اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 104. Muka surat 104. Muka surat 104, baris yang ke-17 daripada atas. Baris yang ke-17 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka tilik olehmu, kata Imam Ghazali rahimahullah, akan siasah. Maka tilik olehmu akan siasah subhanahu wa ta'ala, siasah Allah subhanahu wa ta'ala. Hei miskin, wahai orang yang miskin. Wahai orang yang miskin, yakni miskin ibadah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tilik olehmu siasah subhanahu wa ta'ala, siasah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siasah ni yakni tadbir, susun atur, itu siasah. Siasah ni tadbir, yakni susun atur. Yang terjemuh modelnya adalah politik. Politik itu bahasa moden lah. Kalau bahasa Arab siasah. Kalau kita got tadbir, susun atur pada ni. Sebab dalam kehidupan kita kena ada siasah, kena ada tadbir, kena ada susun atur atas nama ikhtiar dan usaha kita sebagai hamba. Dalam kehidupan kita kena ada siasah, kena ada politik. Apa dia tadbir, susun atur? Sebab kita ada politik dalam diri kita, politik dalam keluarga kita, politik dalam masyarakat kita, politik dalam bernegara. Sebab apa? Sebab politik ni dipanggil tadbir ataupun susun atur. Kalau kata politik, tadbir susun atur yang berlandaskan kepada agama, itu tadbir susun atur politik yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makna politik ni kita tadbir, kita susun atur dengan syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Makna dalam diri kita ni kita kena tadbir, susun atur mengikut hukum agama. Dalam keluarga kita, kita kena ada tadbir, susun atur, siasah politik yang melandaskan kepada agama. Dalam bermasyarakat, dalam bernegara pun sama.
Itu dipanggil tadbir susung atur siasah politik. Tapi tadbir susung atur siasah ataupun disebut sebagai politik ini bukan hanya dalam bermasyarakat, bernegara. Dalam kehidupan kita politiknya macam mana, dalam keluarga kita politiknya macam mana. Jangan hanya singkatkan politik ni ke partian. Hak bab kepartian tu bab lain. Sebab dalam nak menyusung atur dalam masyarakat, dalam bernegara, maka perlu kepada berjamaah. Perlu kepada berjamaah lah. Bersatu. Itu timbul persatuan. Faham tak ni? Timbul pertubuhan atau timbul kepartian. Sebab dalam kita nak tadbir susung atur masyarakat dan negara, hal ni bukan individu, ini kena pakatan ramai, maka timbullah pertubuhan. Faham tak ni? Dan kita pun kalau kata politik dalam keluarga, kena bersatu juga, kena ada kesatuan antara ibu dan ayah. Dia kena ada kesatuan lah dalam tadbir susung atur siasah politik dalam keluarga. Kalaulah kata ibu dan bapa ni tak ada kesatuan, satunya nak hala ke agama, satunya nak hala kepada keduniaan nafsu semata-mata, hura-hara lah. Sebab apa? Sebab tidak ada kesatuan dalam tadbir susung atur keluarga kita. Jadi kena ada kesatuan lah. Itu hanya dalam ruang lingkup satu keluarga. Perlu ada kesatuan, pakatan molek antara ibu dan ayah untuk tadbir, untuk susung atur politik dalam keluarga. Keluar kepada masyarakat bernegara, lagilah perlu kepada persatuan, timbullah kepartian. Faham tak ni? Jadi dalam diri kita, keluarga kita ni pun tadbir susung atur ada dua jalan. Jalan akhirah atau jalan dunia semata-mata. Matlamat akhirah atau matlamat dunia semata-mata. Sama juga pergi kepada hal lebih luas. Dalam bermasyarakat bernegara, maka adalah persatuan, pertubuhan, kepartian. Maka hala tujunya ke mana? Hala tujunya ke mana? Matlamat akhirah ke matlamat dunia, nafsu semata-mata. Itu kita kena nilai lah. Nilai ikut jalan mana? Nilai ikut jalan ilmu agama. Nilai ikut jalan ilmu agama, bukan hanya nilai dengan nafsu semata-mata, bukan nilai dengan ta'assub semata-mata, nilai dengan ilmu agama. Faham tak ni? Nampak macam sama je, nampak macam sama, satu-satu persatuan, satu-satu pertubuhan, tapi hala tuju tak sama. Hala tuju tak sama. Faham tak ni? Tengok bah tu sama, bah sama. Faham tak ni? Tapi tengoklah depan tu, bah nak pergi ke Dungung ke, nak pergi ke Kuala Berang ke, nak pergi ke Jertih ke, tengoklah hak tulis depan tu. Jangan lagi supaya je bahnya, dia kata. Dah naik Lepas tu kamu nak pergi mana? Nak pergi Dungung ke, nak pergi Kuala Berang ke, nak pergi Jertih ke, supaya bah. Hala tuju dok supaya. Kita nak pergi ke mana? Kita naiklah bah hak tempat kita nak pergi. Kalau kita nak pergi ke Dungung, naik bah Dungung, jangan supaya gitu. Ada main supaya tu payuh lah. Supaya je. Supaya pun tak supaya. Oh, supaya je dia kata. Gerakan belaka dia kata. Tak gerak tak boleh makan. Hak tu gerak betul dia kata. Parti mana betul? Parti gerakan je betul. Apa pula parti gerakan betul? Tak gerak tak boleh makan. Oh, dia kena makan je. Ni hak pasal ni. Hak main supaya tu balik ah. Dia main super. Super kok mana? Hala tuju yang berbeza. Hala tuju, tengok hala tuju
hak jalan akhirah, jalan agama ataupun tidak. Lepas tu betul lah hala tuju tu comel, dasar tu comel, matlamat agama, tapi niat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan urusan kita. Niat dia nak kepada pangkat juga, nak kepada harta juga. Tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nak pangkat sekalipun, nak dunia sekalipun, memang nak pangkat. Sebab kalau ada pangkat, barulah ada kekuasaan yang boleh mentadbir, menyusun atur mengikut kehendak agama. Nak harta, memang nak harta. Kalau tak ada harta, tak boleh nak gerak. Tanda ni. Nak buat kerja agama pun nak harta. Nak kerja dunia semata-mata pun nak harta. Memang nak pangkat, nak harta. Memang nak kedudukan. Memang rebut kedudukan. Sebab apa? Sebab kedudukan tu perlu dalam agama. Tanda ni. Kedudukan tu perlu dalam agama. Kalau kita tak ada kedudukan, cakap khabar kita, cakap khabar majlis surah je. Cerita benda makruf, cerita benda mungkar, cerita benda makruf, cerita benda mungkar. Kita tak ada kedudukan, kita tak ada pangkat, tak ada kuasa, hanya boleh cerita sahaja. Tapi kalau ada pangkat, ada kedudukan, ada kuasa, maka dia bukan cakap saja. Dia bukan cakap saja. Jadi nak pangkat, nak kuasa, memang nak pangkat, nak kuasa. Memang nak pangkat, nak kuasa. Tapi untuk mengatur, untuk tabik atur masyarakat negara kepada jalan agama. Kalau orang tak ambuh pangkat, tak ambuh kuasa, dia buat senyap beribadat rumah je lah. Nak jual buat apa? Kalau tak ambuh pangkat, tak ambuh kuasa, memang nak pangkat, nak kuasa, nak kedudukan. Tapi matlamatnya akhirah. Nak harta, memang nak harta. Siapa tak ambuh harta? Hak jelas kita dalam kehidupan kita tak ambuh harta. Memang kita nak harta. Kita kerja siang malam tu kerana nak harta. Kalau tak ada kerana nak harta, kita duduk rumah je lah, senyap di rumah. Tapi kenapa kita kerja siang malam? Kerana nak harta. Nak harta nak buat apa? Dengan harta tu kita nak susung atur keluarga kita kepada jalan bekal akhirah. Nak harta kat mana? Bila ada harta, kita boleh bermewah-mewah, kita boleh berpoya-poya, kita boleh bermegah-megah. Atas matlamat yang berbeza. Tapi masing-masing nak harta. Kalau tak kerana nak harta, kita tak akan bekerja. Tapi matlamat kita apa? Memang nak kuasa, nak pangkat, nak kedudukan. Memang. Tapi matlamat kok mana? Patuh hati sebenar, itu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan urusan kita. Ni kita nilai molek ni. Sebab dalam kehidupan kita tidak ada satu ketika pun kita terkeluar daripada hukum agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ada hukum agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ada peraturan. Orang menguat nak tutup mulut macam mana? Ada peraturan dia. Faham tak ni? Orang yang bersih batu, nak buat macam mana, nak baca apa, ada peraturan belaka. Nak tidur, nak lepas bangun tidur, nak masuk tandas, nak keluar tandas, semuanya ada peraturan agama kita. Sekecil-kecil tu ada peraturan, hak lebih besar sama telah lah. Tak ada ni. Maknanya siasah ni tadbir, susun atur. Tadbir susun atur ke arah mana? Dalam diri kita, politik dalam diri kita, politik dalam keluarga kita, politik dalam masyarakat negara kita. Syumul ataupun tidak? Syumul ataupun tidak? Kalau hanya semata-mata kita nak berpolitik agama dan diri dalam keluarga dan masyarakat, kita biarkan, tidak syumul. Itu kewajipan kita juga. Dalam diri, dalam keluarga, tidak ada politik agama. Tadbir susun atur agama, belajar fardu'annya, tidak dalam diri, dalam keluarga. Tak ada susun atur.
Nak atur dalam keluarga kita ni, nak memastikan keluarga kita ni ilmu-ilmu fardhu ain lekat kemas jom, tidak ada. Tapi hanya berpolitik untuk tadbir masyarakat dan negara dengan agama. Itu pun samalah juganya. Hak permulaannya tidak ada. Hak ku anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara akan diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Hak mula-mula tu tak ada. Dia pergi cari luar tu je. Hak mula-mula ni hak diri dan keluarga hak paling utama. Tapi hak di luar tu bukan kata kita tidak ada kewajipan. Kita ada kewajipan. Kita ada kewajipan. Kita kena memperjuangkan dalam diri keluarga, masyarakat dan negara ditadbir, disusun atur dengan agama. Siasah politik agama. Ibadat ni. Jangan kata supaya gitu. Jangan kata supaya, tak sama. Itu politik dunia, hak matlamat dunia. Samalah. Itu kata dalam masyarakat bernegara. Hak dunia, hak dunia. Sama dalam keluarga. Pada ni tadbir, susun atur, siasah politik dan keluarga. Sama ke tak? Tak sama. Ada orang yang tadbir, susun atur dalam keluarga dengan jalan agama. Ada orang tadbir, susun atur dalam keluarga dengan jalan dunia. Tak sama. Tapi ada tadbir belaka, ada politik belaka. Ada tadbir, ada politik belaka dalam kehidupan kita ni. Tapi ikut jalan mana? Ada keluarga yang tadbir ni susun atur siasah politik ke jalan akhirah. Ada yang susun atur ke jalan dunia nafsu semata-mata. Tapi berpolitik belaka ni. Pada ni takkan sama. Jadi jangan sebut kata politik tu dunia. Tak. Pada ni kita agama yang syumul. Jangan terpengaruh dengan ajaran Yahudi Nasara. Ajaran Nasara yang telah dipesongkan adalah wama li Isa wama li Kaisar. Hak bab agama, urusan agama. Bab pemerintahan, itu urusan pemerintahan. Diasingkan antara agama dengan pemerintahan. Itu adalah ajaran Kristian yang sudah diubah daripada ajaran Nabi Isa alaihissalam. Wama li Isa wama li Kaisar. Hak agama serah pada perkara agama. Hak dunia pemerintahan tak kait dengan agama. Pada ni. Walahal hak Nabi jalankan macam mana? Adakah Nabi hanya susun atur di kalangan sahabat Nabi saja? Tidak. Dalam bernegara di negara Madinah Al-Munawwarah. Itu Nabi susun aturnya macam mana? Tak ada ni. Lepas tu kita kena faham molek bahawa hukum hakam ni jangan ada lagi apa? Pengaruh ajaran penjajah. Pengaruh ajaran penjajah. Okey, kamu nak agama, rakyat di bawah jajahan, okey, kamu buat agama. Kamu nak pergi ke Mekah, tak apa, kami sediakan kapal besar laginya. Tapi bab agama, bab pemerintahan, kamu jangan. Itu dunia, jangan. Biar kami yang uruskan pemerintahan. Itu ajaran penjajah yang berlandaskan pada Kristian. Hak kata bab agama suku, bab pemerintahan suku. Itu bukan ajaran agama Nabi SAW. Kena ingat molek. Ada ni. Kita ni selain daripada kita wajib mentadbir, menyusung diri kita, keluarga kita dengan Al-Quran dan Hadis, sama juga wajib ijma' ulama. Ditadbir, disusun atur negara dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Wajib ijma' ulama. Dalam diri kita, dalam keluarga kita, wajib tadbir, susun atur dengan Al-Quran dan hadis agama. Dalam bernegara pun wajib kena tadbir, susun atur berlandas kepada Al-Quran dan hadis, ijma' ulama. Tak ada khilaf. Ini agama yang syumul. Kita wajib memperjuangkan, ada peranan masing-masing, sekadar masing-masing. Itu perjuangan kita, wajib kita perjuangkan. Lepas tu macam mana hasilan dia, itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita ada saham dalam perjuangan yang nak menyekat akan pelaksanaan hukum agama Allah Subhanahu wa taala, hukum Al-Quranul Karim,
hukum agama Allah di bumi kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan ada saham. Kita semayang rajin, berpuasa rajin, beribadah rajin, tiba-tiba kita ada saham dalam perjuangan untuk menghalang tertegaknya hukum agama Allah yang kita sujud dalam sembahyang kita, yang kita beribadah kerana Allah. Tapi Allah Tuhan yang sama yang mewajibkan pelaksanaan hukum agama negara, kita ada saham pula yang tukang cokeng lawan. Jangan. Tak padan. Orang yang tertentu mereka bermata-matakan dunia dan nafsu semata-mata. Mereka dapatlah dunia mereka. Kita ni anak wek je, boleh kuah pun tak apa nak adanya. Kuah pun cair dah bolehnya. Kuah pun cair dah, tak pekat-pekat pun. Isi tak ada. Isi gomor kok lain. Hak tu dapatlah dunia nafsu dia dapat. Hak dapat kuah ni, kuah cair ni dak padan lelah. Pada ni. Kita balik pada agama. Tadbir, susun atur, siasah, politik, agama dan diri kita, keluarga kita, masyarakat dan bernegara. Agama yang syumul. Kita ni hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba. Jangan awak macam tuan pula. Tuan macam mana? Bumi Allah, bukan bumi dia. Tiba-tiba nak atur bumi Allah ni dengan peraturan sendiri. Buat bumi lain lah. Dia buat bumi lain, kemudian aturlah sendiri, mengikut kehendak sendiri, sebab bumi kamu. Tapi selagi duduk di bumi Allah, tak ada pilihan. Selagi bernaung di bawah langit Allah, tak ada pilihan. Kita hamba, wajib mengikut akan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kena ingat baik. Jangan kita faham sebut kata siasah, sebut kata takbir, sebut kata politik. Dunia kena sakut pagar masjid lah, dia kata. Kena sakut pagar masjid, terus masuk dalam masjid. Faham tak ni? Dia dalam masjid tak. Dan ini agama. Cuma dalam masjid ni kepartian. Tu jangan biadalah, sebab masyarakat ni agak bagai-bagai fahaman. Kepartian tu cerita lain. Kepartian itu cerita lain. Faham tak ni? Lambang-lambang kepartian itu cerita lain. Janji sama-sama orang Islam, mungkinlah kadang-kadang ada yang comel satu segi, tak comel satu segi. Kita sama-sama bersatu padu perbaiki. Sama-sama tampung kekurangan-kekurangan. Faham tak ni? Kepartian itu cerita lain. Ini kita cerita bab tadbir, susun atur, siasah, politik, agama. Dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam bernegara. Kepartian tu satu bab lain. Faham tak ni? Cuma kitanya dalam bab persatuan, pertubuhan, kepartian, kita tengok pada dasar utama. Dasarnya kok mana? Dasarnya tidak menuruti Al-Quran hadis. Kita sama-sama pakatlah, biar kita sebagai orang Islam letak dasar mana-mana sekalipun Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab kita orang Islam belaka, akan mati belaka, akan berjumpa dengan Allah Ta'ala belaka. Nak selamat je pun Allah Ta'ala, Al-Quran dan hadis. Kalau kita nak berpersatuan, berpertubuhan, berparti, jadikan agama di hadapan untuk selamat dunia dan akhirat. Kalau letak agama di hadapan, ubahlah, bertaubat kepada Allah dan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala secara syumul. Nampak ni? Kena ingat baik tu, jangan ada lagi tu racun penjajah, ajaran yang bukan daripada ajaran Nabi Isa alaihissalam yang sebenar, ajaran Kristian yang telah diubah. Bukan ajaran Nabi Isa alaihissalam, ajaran Kristian yang telah diubah. Wa ma li Isa wa ma li Kaisar li Kaisar. Hak agama serah duduk masjid. Hak pemerintahan tak ada kaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Faham tak ni? Itu kena jaga molek tu. Itu bukan ajaran agama, itu ajaran penjajah yang telah tinggal negara kita berapa puluh tahun dah. Kita kena faham agama molek, kembali pada ilmu agama. Jadi siasah ni tadbir, susun atur. Itu hak
bahasa bunyi itulah. Kalau bunyi hak moden, politik lah. Tapi ni bukan cerita tadbir kita ni. Ini cerita hak tadbir Allah Subhanahu wa taala, siasah Allah. Ni Allah berpolitik juga. Tak tahulah. Tengok kitab kata macam mana. Tengok kitab kata macam mana. Maka tilik olehmu akan siasah Subhanahu wa ta'ala, akan tadbir, susung atur Allah Subhanahu wa ta'ala ni, politik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejutlah pulaknya. Allah berpolitik, Allah masuk partinya bila? Parti tu bab lain, ni kita bab politik. Bila pula Allah berpolitik masuk parti. Ni kitab Minhajul Abidin ni, Imam Ghazali terjemah Syekh Daud Al-Fatani ni. Maka tilik olehmu akan siasah Subhanahu wa ta'ala, akan tadbir, susung atur politik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengar kat luar ni, bagaimana pula mengajar politik Allah. Allah tubuh parti bila? Dah bukan parti tu bab lain. Parti tu hanya wasilah. Pada ni, parti hanya wasilah, hanya jalan saja, itu wasilah. Pada ni, pada kepartian itu wasilah. Matlamat kitanya agama Allah Subhanahu wa ta'ala, itu matlamat. Pada ni. Jadi macam mana pula kita? Kita bersiasah dalam diri kita. Kita bersiasah dalam keluarga kita. Ada parti? Tak ada. Tapi biarlah kalau dalam keluarga kau, ibu, ayah, satu matlamat. Matlamatnya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kalau seorang bermatlamat agama, seorang bermatlamat dunia, nafsu semata-mata, dia akan jadi huru-hara lah. Sebab tidak satu matlamat. Sebab tu macam mana? Itu mulai lah. Sebab tu sebelum nak kahwin tu, kena atur dulu. Kita hala ke mana? Carilah yang satu hala dengan kita. Kita hala ke nak mengaji, nak beramal. Pekerjaan itu tetap dijalankan macam biasa. Jadi kita ni nak belajar, nak beramal. Kita pun nak berpersatuan. Apa kata? Berkahwin tu berpersatuan lah tu. Kita pun nak berkahwin, nak berpersatuan. Carilah satu pandangan, satu matlamat, satu dasar. Mana matlamat dasar agama? Barulah jadi rumah tangga tu jalan molek. Kalau dak berkelahi gitulah, hak ni nak kok ni, hak ni nak kok ni. Korang ni. Tapi kalau dah gitu dah, mana kita kena usahakanlah biar di satu matlamat. Nak pisah tak boleh ni sebab laki bini dah. Maka kena usahakanlah biar di satu matlamat. Sama kita dalam masyarakat. Geruk lain-lain dah. Ni geruk lain, ni geruk lain. Berpuluh-puluh tahun dah berselisih. Tak apalah, kita jadikan kesatuan, kita letak matlamat yang sama, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kata suami isteri ni usaha untuk jadi satu matlamat, tapi akhirnya kekal juga dengan matlamat dunia dia, akhirnya cerai berai juga. Faham tak ni? Akhirnya cerai berai. Sebab apa? Sebab tak tamu turut juga duk berkelahi je dalam rumah tangga ni. Satunya matlamat agama, satunya matlamat dunia nafsu semata-mata. Dah berkahwin dah, tak boleh nak cerai. Usahakan biar jadi satu matlamat agama. Ada ni. Jangan kita pula pergi ikut matlamat dunia dia. Boh kalau gitu. Seorangnya matlamat agama, seorangnya matlamat dunia. Akhirnya agama rebah, gitu hak dunia. Kena kuat lah. Tapi akhirnya tak boleh juga nak tarik pada matlamat agama. Terpaksalah bercerai. Gitu je lah. Sama juga kita dalam masyarakat ni. Kita dah bersatu berpakat lah. Usahakanlah biar jadi satu matlamat. Tapi akhirnya tak boleh nak pergi juga. Terpaksalah bercerai. Tentu kita macam mana? Kita tetap matlamat kita agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu matlamat kita. Letak situ molek. Sebab apa? Sebab kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bawa agama, bukan bawa dunia. Kita bawa agama.
Tapi kena usahakanlah biar jadi satu jalan. Payah belaka. Ni atas dunia, tak ada orang mudah atas dunia ni. Dunia bukan tempat mudah, tempat payah belaka dunia ni. Nak mudah, nak senang, nak apa? Tu buat bukan banyak, lepas dah mati. Waktu baru mudah, senang. Atas dunia tak ada mudah, tak ada. Bukan kata hak luar tu, kita dalam keluarga pun payah dah nak atur. Kita dalam keluarga pun payah dah. Itu ujian kehidupan atas dunia. Maka tilik olehmu akan siasah, akan tadbir subhanahu wa ta'ala, akan politik Allah subhanahu wa ta'ala. Hi miskin, wahai orang yang miskin. Macam mana Tuhan atur kepada para anbiya, para anbiya pilihan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan Nabi Adam alaihissalam, dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdahulunya, dengan Nabi Musa alaihissalam, dengan dengan Nabi Yunus alaihissalam, dengan Nabi Nuh alaihissalam. Anbiya pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadbir siasah politik Allahnya hanya satu kesalahan kecil, Allah peringatkan dengan peringatan. Walaupun kesalahan kecil itu hanya pada zahir, tapi pada hakikatnya bukan satu kesalahan. Sebab kita maklumlah sifat para anbiya dan para rasul ni adalah amanah, sama sekali tidak melakukan perkara yang terlarang. Tapi macam mana Allah Ta'ala atur kepada mereka para anbiya yang menjadi pilihan Allah subhanahu wa ta'ala? Hi miskin, wahai orang miskin. Kita ni bukan pilihan Allah, kita ni miskin aman. Macam mana kita? Tadbir Allah Ta'ala, siasah Allah Ta'ala dengan manusia pilihan seumpama tu. Macam mana kita? Ni kita ni orang yang miskin amal ibadah. Dan demikian juga, dan demikian, ini terjemahan dia ni payah sikit. Dan demikian hingga bertali berpanjangan kepada penghulu kita, Sayyidil Mursalin, yang terlebih mulia jadikan atasnya, yakni di sisinya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terlebih mulia jadikan, kalau kita terjemah yang terlebih mulia kejadian Allah subhanahu wa ta'ala. Akrama khalqihi, yang terlebih mulia kejadiannya, kejadian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terlebih mulia jadikan, gitu tak apalah. Yang terlebih mulia jadikan, yakni yang terlebih mulia kejadian Allah subhanahu wa ta'ala. Atasnya, di sisinya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Firmannya, istaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Dan demikian hingga bertali berpanjangan, dan demikian sebagaimana tadbir Allah subhanahu wa ta'ala dengan para anbiya yang terdahulu, dengan para anbiya yang pembicaraan yang terdahulu, hingga bertali berpanjangan, yakni dengan makna kita kena tarik, hadirkan olehmu akan sebagai hadir, ingat kepada penghulu kita. Kita pada kisah Nabi kita, ada juga peringatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi terdahulunya kisah-kisah para anbiya, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Daud, yang terakhir Nabi Yunus bin Matta. Itu kisah anbiya yang terdahulu. Ni pula
kita kena kena tarik, kena ingat pula kisah tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pula. Tu maksud dia gitulah. Hak lepas tu macam mana Allah Taala atur dengan barang sekehendak Allah kepada hamba Allah, walaupun hamba yang terpilih para anbiya. Allah perlakukan macam mana atas barang sekehendak Allah. Itu tadbir susun atur Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya cerita para anbiya, hingga bertali berpanjangan kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pula. Penghulu kita tu terjemahan kita gak Sayyidina lah. Nah, Sayyidina tu penghulu. Apa makna penghulu? Sayyid. Penghulu dengan makna qudwatuna wa uswatuna. Mana apa? Ikutan kami. Contoh tauladan kami. Mana apa? Kita ikut agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni dia balas Sayyidina sunat ke tak sunat. Tapi siapa ikutan? Ikut orang lain. Dia balas apa? Yalah, dalam bacaan tasyahud tu kan, Allahumma salli ala Muhammad ke Allahumma salli ala Sayyidina. Sebab Nabi tak ada sebut Sayyidina. Nabi hanya sebut qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu je Nabi suruhnya. Kata olehmu Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat atas Muhammad dan atas keluarga Muhammad. Tak ada Sayyidina. Maka pandangan Al-Malikiyah, pandangan Hanabilah, ulama-ulama fiqh bermazhab Maliki Hambali, jangan duk tambah Sayyidina. Tak sunat. Jangan duk tambah. Pada ni. Ala sulukil ittiba. Ikut je Nabi kata. Nabi kata mana? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudahlah. Pada ni. Kalau tambah, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fa raddun. Kalau tambah betul takkan terima, Tuhan tolak. Adapun pandangan Asy-Syafi'iyah, Asy-Syafi'iyah dengan Hanafiyah ataupun Al-Malikiyah, itu kena tengok dalam fiqh Islami wa adillah tu. Tapi Asy-Syafi'iyah, ulama fiqh Imam Syafi'i menyatakan sunat tambah Sayyidina. Nabi tak kata tu ala sulukil adab, atas jalan kita beradab lah. Muhammad ni sebut nama gitu je, Muhammad gitu je. Bubuhlah pakat Sayyidina Muhammad. Nabi sabda, ana sayyidu bani Adam wala fakhra. Aku penghulu anak Adam. Kita pun bubuh Nabi sebagai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sunat tambah Asy-Syafi'iyah. Ulama-ulama fiqh bermadzhab Syafi'i. Kalau hak Hanabilah, hak mazhab Ahmadi, jangan duk tambah. Tambah Tuhan akan tolak sebab tak suruh tambah hak Nabi tak kata. Dia gitu. Pandai ni. Kata kita macam mana? Kita macam mana apa? Mulut kita nak tambah Sayyidina, kita tambah. Tak mau tambah pun apa masalahnya? Jangan duk balah lah. Ni Sayyidina balah. Sunat ke tak sunat? Sunat ke tak sunat? Hak wajibnya kita jadikan Nabi kita sebagai penghulu ikutan. Hak tu wajib. Duk balah sunat ke tak sunat kata Sayyidina, dah kita ikut siapa? Dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam bernegara, ikut siapa? Hak wajib kita jadikan Nabi sebagai ikutan. Jadikan Nabi sebagai sayyid, penghulu ikutan, contoh tauladan. Hak tu wajibnya. Nak tambah Sayyidina ke, tambah Sayyidina ke, terpulang atas masing-masing. Ada kata sunat tambah Sayyidina, ada kata bid'ah tak sunat tambah Sayyidina. Hak wajibnya ikut Nabi atau wajib. Hak wajibnya ikut Nabi. Jadi penghulu kita tu Sayyidina. Siapa penghulu kita ni? Sayyidil Mursalin. Nabi kita ni penghulu segala rasul-rasul. Nabi kita ni yang terlebih mulia jadikan atas, yang terlebih mulia kejadian Allah atasnya ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita maklum kan Nabi lah seafdal makhluk Allah Subhanahu wa taala, ijma' ulama.
Nabi kita lah seafdal makhluk Allah, ijma' ulama. Kan kalau kita mengajar kitab tauhid kan dia ada datangkan susunan siapa yang paling lebih. Nabi SAW, Nabi Ibrahim AS, Nabi Musa AS, Nabi Isa AS, Nabi Nuh AS, ulul azmi yang 5. Itu 5 susun 5. Kemudian turun kepada baki lagi 20 orang rasul yang nama tercatat di dalam Al-Quran, yang wajib atas kitanya mengenal dan beriman seorang 25 tu nama tercatat dalam Quran. Jadi ulul azmi 5 dah, ada baki lagi 20. Tu susunan dia. Tapi cuma hak 20 ni tak boleh letak nombor lah. Nak letak nombor 6, nombor 7, nombor 25 tak ada lah pada ni. Hak letak nombornya ulul azmi. 1, 2, 3, 4, 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Tu susunlah, susun. Lepas tu hak baki lagi 20 tu, jangan pun nombor lah tu. Lepas lagi hak 20 jadi cukup 25, turun pula pada baki Rasul. Baki Rasul tu kan 313 orang semua kan. Turun kepada baki Rasul hak 313 orang. Habis tu turun kepada para anbiya hak bukan rasul. Anbiya semua sekali 124,000 orang. Turun anbiya. Ni. Habis anbiya ni barulah turun kepada Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Jibril, Mikail ni mana nombor 1? Pandangan yang masyhurnya Jibril nombor 1, Mikail nombor 2. Ada depan kata Mikail nombor 1, Jibril nombor 2. Tu khilaf ulama lah pula ni pada ni. Turun kepada ru'asaul malaikah, ketua malaikah 10 ni. Lepas tu turun kepada auliyaul bashar, manusia yang bukan nabi tetapi kekasih Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lepas tu mengikuti turutan khulafaur rasyidin sampai ke 4 orang. Kemudian turun lagi 6 orang yang mencukupkan 10 sahabat yang wajib syurga tu. Pada 10 sahabat yang wajib syurga tu, pada sahabat yang terbabit dalam peperangan Badar, sahabat yang terbabit dalam peperangan Uhud, sahabat yang terbabit dalam perjanjian Hudaibiyah. Turun tu sampai kepada para aulia ilah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan golongan yang muqarrabin ini, para wali, boleh turun kepada malaikat hak ramai-ramai. Dia panggil awamul malaikah, malaikat hak kebanyakan. Habis malaikat hak kebanyakan, barulah turun awamul bashar, manusia hak ramai-ramai. Dia gitu. Jadi tu susunan apa semua tu kan. Tapi hak yang terlebih mulia, yang terlebih afdal adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terlebih mulia kejadian Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Allah Taala dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Firman Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, istaqim kama umirta. Ada tak pastaqim? Ada tak kalau dalam ayat Quran? Dah tengok dalam Quran, surah apa tu? Surah Hud, ayat yang 115, 112, surah Hud. Ada tak pastaqim? Ini istaqim kama umirta je ni. Istaqim. Ada tak pastaqim? Ada per depan tak? Al-Quran pastaqim. Kena tambah. Kena berpa tu. Hak Jawi ni tak ada. Istaqim je. Kena berpa. Hak Rumi? Rumi ada per. Rumi ada per. Nak pastaqim, bukan istaqim. Pastaqim kama umirta.
Ini ayat Quran kena perbaikilah kalau ada terkurang. Ada terkurang, terlebih, tersalah ke, tu wajib kena perbaikilah ayat Quran. Kena pastaqim. Surah Hud ayat yang ke-112. Tu lihat tepi tu. Pastaqim, lepas tu surah Hud ayat ke-112. Mana boleh tengok pada ayat Al-Quran lah pula ni. Pastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Tetapkan olehmu. Jadi Urumi ada tak? Maka tetapkan olehmu. Urumi ada tak maka? Tak ada maka pula. Kena pun makalah dah pastaqim. Maka tetap olehmu. Kena ada makalah. Maka tetap olehmu ya Muhammad mendirikan seperti barang yang kami suruh. Mendirikan, menunaikan sebagaimana yang kami suruh. Tetapkan, maka tetapkan olehmu ya Muhammad mendirikan, menunaikan segala seperti barang yang kami suruh. Kami ni Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang taubah serta engkau. Dan mereka yang taubah serta engkau. Bukan serta kamu tu. Serta engkau. Serta engkau. Pak Rumi mana? Kamu ke engkau? Kamu, engkau. Dan mereka yang taubah. Dan mereka yang taubah, yakni mereka yang beriman. Mereka yang taubah, yakni mereka yang beriman, serta kamu ya Muhammad di kalangan ummah kamu, sama juga hendaklah istiqamah mereka atas agama Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Allah. Jadi sekarang ni Tuhan perintah ke Nabi, tetap olehmu ya Muhammad mendirikan seperti barang yang kami suruh, ya Allah Subhanahu wa taala suruh, dan mereka yang taubah, yakni mereka yang beriman serta engkau. Mana mereka yang serta engkau ni? Daripada ummah engkau, sama juga mereka hendaklah istiqamah juga, tetap juga dalam mendirikan agama Allah dan ketaatan kepada Allah. Itu maksud ayat dia. Dan mereka yang taubah serta engkau, waman taba ma'aka, ay waman amana ma'aka min ummatika falyastaqimu aidan ala dinillahi wal amali bi taatih. Itu pengertian dia. Mereka yang taubah serta engkau, yakni mereka yang beriman serta engkau ya Muhammad daripada ummah engkau, maka hendaklah mereka tetap juga atas agama Allah dan beramal dengan ketaatan akan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kamu melalukan had, mana melampaui had. Dan jangan kamu melalukan hak, yakni melampaui hak. Kamu di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang beriman serta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan kamu melalukan hak, yakni melampaui hak. Bahawasanya, yakni kerana bahawasanya ia Allah Subhanahu wa taala dengan barang yang kamu kerjakan amat melihat, basir, amat melihat, sirah mubalaghah, basir amat melihat, qadir amat kuasa, ghaniyun amat kaya. Itu sirah mubalaghah dah gitu. Amat melihat, sangat melihat, basir,
Qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qadir ni amat kuasa. Kalau wa huwal ghaniyul hamid, al-ghani biasanya ghaniyun, itu asal dia, fa'ilun, ghaniyun, amat kaya. Itu sirah mubalaghah belaka tu. Ghaniyun, amat kaya. Qadirun, amat kuasa. Basirun, amat melihat. Amat melihat. Hingga apabila Allah Ta'ala turun ayat fastaqim kama umirta ni, hingga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda selepas tu ayat ni, telah menghubungkan daku, telah menghubungkan daku. Surah Hud ayat tadi tu. Dan saudara bagi surah Hud. Mana saudara mana apa? Yang seumpama, yang sebanding dengan surah Hud. Turun ayat fastaqim tu hingga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabdanya, telah menghubungkan daku. Telah menghubungkan daku surah Hud dan saudaranya. Saudara bagi surah Hud yakni yang sebanding dengan surah Hud, yang sama dengan surah Hud, yang mana ayat-ayat yang menceritakan berkaitan dengan kelakuan hari kiamat. Ada ni. Mana Nabi ingat akan surah Hud tadi dan surah yang seumpama lah. Surah yang seumpama ni hak berkaitan dengan kelakuan yang berlaku daripada ahwal qiyamah, daripada kelakuan hari kiamat. Kata setengah ulama, dikendaki sabda Nabi itu, dikendaki dengan sabda Nabi telah menghubungkan daku tu akan ayat ini, akan ayat fastaqim kama umirta, dan yang seumpamanya, ini ayat seumpama ni fastaqim kama umirta tu. Kata setengah ulama, dikendaki sabda Nabi itu, Nabi kata telah menghubungi akan daku oleh surah Hud dan saudaranya tu akan ini ayat ni fastaqim kama umirta lah, surah Hud tu. Dan yang seumpamanya semua surah Hud, yang semua dalam Al-Quran ni firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wastaghfir li zambik. Itu hak masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hak Nabi sabda tu, menghubung akan daku surah Hud dan saudaranya, dan minta ampun bagi dosa kamu. Minta ampun bagi dosa kamu wahai Muhammad. Allah Ta'ala perintah Nabi minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta ampun ni kena faham lah pulaknya. Minta ampun ni dalam keadaan Nabi ni maksum, terpelihara, tapi diperintahkan minta ampun ni untuk mengajar akan ummah supaya minta ampun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun nabinya maksum, ismah. Sebagaimana Nabi minta ampun dengan Allah pada tiap-tiap harinya 100 kali tu, itu nak ajar kepada ummah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam kita maklumlah maksum, bersifat dengan sifat amanah. Hingga bahawa dikurniakan Allah atas Nabi dengan ampunnya. Mana? Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wada'na anka wizrak allazi anqada zahrak, dan kami buangkan daripadamu dosa kamu yang memberatkan belakang kamu. Kami telah ampuni dosa kamu.
Allah Ta'ala telah mengampuni dosa Nabi SAW dengan bahawa Allah memelihara Nabi daripada melakukan kesalahan maksum. Itu makna Allah buangkan daripada Nabi dosa. Buang daripada Nabi dosa dengan bahawa Allah jadikan Nabi ni maksum lah. Allah jadikan Nabi ni maksum. Itu makna Allah Ta'ala buangkan, gugurkan daripada Nabi SAW dosa dengan makna Allah jadikan Nabi ni adalah maksum, terpelihara. Dan lagi firman Allah Ta'ala, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Diampunkan Allah bagimu akan dosa yang telah terdahulu daripada dosamu dan dosa yang terkemudian. Samalah, kita kena faham dah hak bab mengampuni dosa ni. Sebab sebagainya rasul-rasul yang lain, kesemua Nabi Rasul adalah amanah, ismah, terpelihara daripada melakukan sebarang kesalahan. Dan adalah Nabi SAW. Kemudian daripada itu, kemudian daripada Allah Ta'ala menikmatkan Nabi dengan diampunkan segala dosa, sembahyang malam hingga bengkok dua kakinya. Allah Ta'ala kurniakan keampunan, terpelihara. Nak menzahirkan kesyukurannya, Nabi sembahyang malam hingga bengkok dua kakinya. Wallahu a'lam. Kemudian hak minggu lepas ada saya baca hadis ma minkum wa qad kutiba maq'udun nar wa maq'udul jannah tu. Kemudian saya tukar dengan hak hadis diutuskan malaikat, kemudian diperintahkan tiup roh. Hak minggu lepas ni ni hak sepenuhnya hadis. Ma minkum wa qad kutiba maq'udun nar wa maq'udul jannah. Dan tidak adalah di kalangan kamu, Nabi kata, melainkan telah ditetapkan tempat kembali daripada neraka ataupun tempat kembali daripada syurga. Maknanya syurga neraka Tuhan tetap dah pada azal. Itu rukun iman yang ke-6. Maka sahabat pun tanya Nabi SAW, faqalu ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina? Maka adakah kami nak berserah atas ketetapan kami? Faqala, maka jawab Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu, maka tiap-tiap daripada kamu akan dipermudahkan bagi barang yang dijadikan bagi kamu. Kalau Tuhan jadikan kamu ni ahli neraka, maka dimudahkan melakukan pekerjaan yang neraka. Kalau kamu tu orang yang ahli syurga bahagia, akan dipermudahkan kepada jalan hak ahli syurga, hak jalan bahagia. Lepas tu Nabi kata laginya, amma ahlus sa'adah, adapun mereka yang ahli kebahagiaan, ahli syurga, fayassiruna li amal al-sa'adah, maka dipermudahkan akan mereka dengan amalan ahli bahagia, ahli syurga. Tuan tetap ada pada azab, neraka ataupun syurga. Lepas tu Nabi kata beramallah, Tuhan akan permudahkan bagi tempat yang jadikan bagi kamu. Jadi kalau orang ni ahli syurga, Tuhan akan permudah wa amal syurga. Belajar wa amal mudah je. Wa amma ahli syaqawah, dan ataupun ahli celaka, fayassiruna li amali ahli syaqawah, maka dipermudahkanlah akan amalan orang yang celaka. Orang yang celaka tu akan permudah. Beramal rajin, belajar akidah tak peduli, belajar fiqh fardhu ain tak peduli, belajar ilmu tasawuf fardhu ain tak peduli, rajin buat amal. Tapi macam mana dengan ilmu akidah, tak peduli. Cerita apa pun dia nak waktu bagi dianya. Apa? Sekiranya qada dan qadar bahagian masing-masing. Kemudian Nabi pun baca ayat, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Itu hak hadis yang saya baca minggu lepas. Adapun hak hadis selepas daripada 4 bulan
summa yursalu alaihil malak, kemudian diutuskan atasnya akan malaikah, fayanfakhu fihi ruh, maka meniup malaikat padanya akan ruh, wa yu'maru bi katbi arba'i kalimat, maka diperintah akan malaikat dengan menulis 4 kalimah, bi katbi rizkihi, dengan ditulis rezekinya, wa ajalihi, dan ajal mautnya, wa amalihi, dan pekerjaannya, wa syaqiyun au sa'idun, sama dia celaka ahli syurga ataupun sa'idun bagi ahli syaqiyun, celaka ahli neraka, au sa'idun atau bagi ahli syurga. Lepas tu depan hadis tu, fawallazi la ilaha illa ghairuh, dan demi Allah, demi Tuhan yang tiada Tuhan melainkannya, inna ahadakum la ya'mala bi'amalil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi'amali ahlin nar fa yadkhuluha, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Ni makna Tuhan perintah tulis sama ada orang ni celaka ataupun orang ni orang yang bahagia. Tertulis dah di budak umur 4 bulan. Jadi seseorang ni dia beramal dengan amalan ahli syurga, tapi Tuhan tulis dia ni orang celaka. Tapi dia beramal dengan amalan syurga hingga tidak ada antaranya dengan syurga melainkan sehasta. Maka telah terdahulu ketetapan Allah dia ni ahli neraka, maka kemudian beramal dengan ahli neraka, mati dalam derhaka pada Allah, maka matinya masuk neraka. Sebab apa? Sebab Tuhan telah menetapkan dia ni orang yang celaka. Sebaliknya orang ni orang bahagia, tapi dia beramal dengan amalan ahli neraka permulaannya, sehingga tidak adalah antaranya dengan neraka mereka sehasta. Oh, kalau mati kat neraka lah, pegangan salah, semayang bang tak betul. Pada ni bukan cerita orang semayang bang langsung ni, orang semayang bang tapi akidah salah, semayang bang pun tak ada ilmu. Oh, kalau mati masa tu kat neraka lah. Tapi telah tetap atasnya ketetapan ianya adalah orang yang bahagia, maka dia pun beramal dengan amal di syurga, dengan bertaubat kepada Allah, dia mati dalam ketaatan masuk syurga. Dia gitu. Tetapi hak yang pertama tu, hak betul-betul beramal dengan amalan ahli syurga, kemudian Tuhan pusing dia kepada beramal pada ahli neraka, itu jarang-jarang berlaku. Itu jarang-jarang berlaku. Tanda ni. Ada orang tu semayang tak pernah tinggal, berjemaah tak pernah tinggal, akhir sekali lepas dia sakit, bukan kata semayangnya tak ambuh, orang tanya semayang dia jekah marah. Hak ni pesen ni dah kali ni. Hak Nabi kata dia beramal dengan amalan ahli syurga sehingga tidak adalah antara dengan syurga mereka sehasta. Tiba-tiba kemudiannya dia tak mau semayang. Sebenarnya bukan masalah hadis ni. Sebab apa? Sebab masa dia semayang dulu pun akidah tak belajar, semayang bang tak belajar, tasawuf tak belajar, neraka dah masa tunya. Cuma Tuhan perzahirkan pada masa kat nak mati tak ambuh semayang. Dah semayang dulu, semayang sebenar ke tak? Akidah betul semayang. Semayang bang betul dengan ilmu. Tak lagi semayang pun. Ada. Bukan hak golongan pertama bukan. Sebab golongan pertama yang benar-benar beramal dengan amal ahli syurga ni, orang siapa yang beramal dengan amalan ahli syurga? Allazina amanu wa amilus solihat. Itu amalan ahli syurga. Amalan ahli syurga adalah beriman dan beramal soleh. Nak beriman kena ada ilmu akidah molek. Nak beramal soleh mana apa? Mengerjakan ketaatan zahir dan batin dengan ilmu. Itu adalah beramal dengan amalan ahli syurga. Kemudian ni Tuhan tetap ada pada azab di neraka, Tuhan pusing dia kepada amal kejahatan. Hak ni jarang-jarang berlaku. Itu dalam huraian hadis lah. Hak banyak berlaku, golongan yang kedua. Terdahulunya beramal dengan amalan ahli neraka, dengan akidahnya terpesong. Tanda ni. Dengan semayang bang tanpa ilmu, hati riak, ujub, takabur, hasad, neraka dah tu. Apa benda lagi? Tidak ada antaranya dengan neraka mereka sehasta. Bukan dengan neraka tu sehasta, dan neraka dah kalau akidah salah. Tak ada bahagian akidah salah.
Tapi tuan terletak pada azal, ianya ahli syurga, orang yang sa'idun, orang bahagia. Maka akhirnya tuan susung padanya bertaubat, kena melakukan amal kebajikan. Kemudian jadi belajar molek, betul pegangan molek, betul amal molek, mati dalam taat. Hak ni hak banyak berlaku. Ini hak banyak berlaku. Hadis ni biasa dibaca. Hadis ni biasa dibaca, beramal dengan amalan ahli syurga hingga tidak ada antara seseorang dengan syurga mereka sahasta. Satu lagi golongannya beramal dengan amalan ahli neraka hingga tidak ada antaranya dan neraka melainkan sahasta. Ini biasa dia dengar. Tapi ada seorang tu dia kata, saya selama ni ingat golongan kedua tu, hak beramal dengan amalan ahli neraka ni, kemudian dia bertaubat beramal dengan amalan syurga. Ingat ke hanya dulu semayang bangnya tidak, berjudi minarok, berpoya-poya, kemudian mari masjid dah, duk semayang dah. Hak tu orang kali kena dok, dia kata. Termasuklah diceritalah kita ni semayang bang tak pernah tinggal, tapi akidah tak betul. Tu hak sebenarnya ada Nabi kata. Semayang rajin daripada budak, tapi semayang bang tanpa ilmu. Bab ta'at batin, bab maksiat batin tak pernah peduli pun, ilmu tasawuf tak pernah peduli pun. Hak pasal ni dah dia kata hak neraka. Ingat ke orang tinggal semayang, tinggal puasa, hak berjudi minarok tu je. Tu ya juga. Tu ya juga, bukan kata tak masuk tu. Tapi kita ingat ke apabila dia semayang bangnya tidak, berjudi minarok, macam-macam maksiat dilakukan, kemudian tu mari duduk masjid, ingat kau ni hak golongan yang kedua. Tak juga mari masjid tak belajar pun fardu ain, tak betul pun akidah, tak betul pun semayang bang. Taubah qada semayang, qada puasa tak ada pun, tak masuk juga walaupun duduk masjid sampai mati pun tak masuk. Ingat ke dah mari masjid ni kok amalan ahli syurga. Amalan ahli syurga ni beriman dan beramal soleh. Dah mari masjid ni beriman ni kena akidah tu betul, sah ke enam rukun iman. Dah belajar dah iman akidah dah, tak masuk lagi. Dahulu dalam keadaan amalan ahli neraka, sampai ke sudah pun amalan ahli neraka. Sebab amalan ahli syurga adalah beriman dan beramal soleh. Itu amalan ahli syurga. Tapi atas bahagian masing-masing. Allah telah menetapkan pada azal kebaikan dan kejahatan. Allah telah menetapkan pada azal syurga ataupun neraka seseorang. Sekalian perkara qada dan qadar, rukun iman yang keenam. Tenanglah, kita ni mudahlah. Ajar, nasihat, dakwah. Ajar, nasihat, dakwah. Dia kata selagi bukan dia selagi yang kata ajar, kalau tak pandai ajar dia kata. Kalau pandai ajar, kita tak pandai kita ajak mari belajarlah. Ngiling kepala, tambah belajar. Padahal berjemaah 5 waktu. Masjid yang sama 5 kali saya semalam boleh mari. Belajar sekali sehari. Belajar sekali seminggu. Bunyi di speaker. Tak ada. Tak berasa pun nak belajar. Kalau jerembung kau, ala mari akad tangan, ala balik akad tangan, marinya tidak, akad tangan awak apa? Sekali-sekali bahasa nak jebeh pula rasanya. Akad tangan. Duduk kedai kopi, pakai kopiah, belajar tambah. Betul. Mari sejik, balik sejik, akad tangan. Akad tangan, akad lah tangan. Tapi kalau kira akad tangan berasa nak jebeh je. Akad tangan. Marilah masjid belajar. Pakai kopiah atas kepala tu. Duk kedai kopi buat apa? Nanti tu masyar belaka tu. Masyar belaka tuan tunjuk. Itulah kamu. Akidah kamu tak mau belajar. Pekah tak tak mau belajar. Orang mengajar ada. Orang lalu makan tangan. Lepas tu duduk buat kedai kopi. Cerita negara Islam. Negara Islam. Diri kamu macam mana Islamnya? Keluarga kamu macam mana Islamnya? Hak ni, hak separuh-separuh ni orang panggil ni. Sebahagian agama aja. Ada ni. Mana? Atas bahagian masing-masing. Ajar, dia kata ajar. Kata ajar pun gitulah. Nasihat sentiasa. Tapi
tadilah bahagian masing-masing. Sekalian qada Allah baik dan jahat, syurga dan neraka. Wallahu a'lam. Ini kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in, muka surat 245. 245, petok yang ketiga daripada atas. Petok yang ketiga daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yusannu an yaqra'a fiha suratai wasyamsi wadduha wa warada aidan qira'atul kafiruna wal ikhlas. Sunnah dibaca dalam solat duha, surah wasyamsi dan surah wadduha. Tapi nama dia suratul samsi tau, suratul duha. Surah asy-syamsi dan surah ad-duha. Rakaat pertama wasyamsi, rakaat kedua wadduha selepas daripada membaca Fatihah. Sementara dalam hadis yang lain menyebut surah Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat yang kedua selepas daripada membaca Fatihah. Kemudian kita mengelepah panjang pergi kepada hak berkaitan dengan waktu yang fadilah sembahyang duhanya adalah 1/4 hari, dan tempat yang afdal salat duhanya adalah di masjid. Kemudian jerembung dengan bahawa antara dua fadilah ni kena ambil satu daripada dua. Kalau semayang 1/4 hari tak boleh buat di masjid, contohnya buat di pejabat. Kalau nak buat di masjid, ketika perjalanan nak pergi jabat tu singgah masjid pukul 8 boleh lah. Sebab masuk kerja pukul 8.30 contohnya. Maka pukul 8 boleh berhenti masjid. Maka boleh kelebihan tempat masjid, tapi tak dapat kelebihan masa. Kalau jerembung seumpama tu, kalau dapat kedua-dua, 1/4 hari, buat di masjid pula, tu selalu tanya lah waktunya, 2 kali fadilah lah situnya. Jadi keadaannya kena pilih antara dua. Sama ada 1/4 hari tapi bukan di masjid, sama ada pukul 8 pagi tapi di masjid, contohnya. Maka antara dua ni lebih afdalnya, lebih utama kena pelihara waktu daripada pelihara tempat. Mana buat pukul 9.10 walaupun terpaksa buat di pejabat sekalipun tak boleh buat di masjid. Dia gitu. Sebab dia lebih aula kita pelihara kelebihan waktu nak banding dengan kelebihan tempat. Yang saya contoh mengelupahnya, contoh ni je tapi tak berlakulah kita kata. Kalau kita nak sembahyang awal, tempat tu azannya awal, sembahyang surah. Kalau masjid tu go Allah Tok Bilal ni. Tok Bilal masuk Bilal air lama lah. Ni cerita tak ada Tok Bilal gini kena buang lama dah kalau Tok Bilal lambat. Tak tahu. Kita buat cerita lah. Oh Tok Bilal ni lagi dok keluar Bilal air pakai dok bang lah. Nak tunggu semai masjid, lewatlah berjemaahnya. Tapi kalau kelebihan tempat, surau dengan masjid memanglah tempat lebih masjid. Tapi semayang tu lewat, kelebihan waktunya tak dapat. Nak semayang awal waktu boleh, kena pergi surah lah. Surah dia bagus, masa waktu turun dia azan.
Di masjid itu surah semayang di bawah bang. Contoh ni tak berlaku ni. Hak berlakunya masjid semayang surah baru bang. Tu ada lah tu. Masjid semayang surah baru bang. Bukan ada kuliah ni. Ada kuliah tu tak pelik lah. Tak ada kuliah. Tapi surah mu tak ada tu bila yang berelam kan. Atas sukarela masjid dia ada tok bila yang berelam mesti dijaga masa sebab dia pun ada gile-gile tugas-tugas dah ni. Surah ni sukarela. Lewat pun dia bang spekar juga. Tapi kita buat masalah. Surah ni memang boleh semayang awal, masjid tu semayang lewat. Tapi kalau kira tepat tak nak banding lah, masjid lebih afdal daripada surau. Tapi masa tu lah kelebihan masa awal waktu. Surah bolehlah masjid dia lambat atau dia lebih afdalnya kita pilih awal waktu walaupun tempat tu tak dapat lebih, jadi tempat jadi surah tu contoh. Ni kemudian saya bicara berkaitan dengan fadilah dengan fadilah ni. Pada antara satu fadilah dengan satu fadilah mana lebih afdal? Adapun fadilah dengan kewajipan, tu tak nak banding, macam sudah mengelepah lah. Fadilah dengan kewajipan tak boleh nak banding. Pada ni mana contoh fadilahnya? Semayang awal waktu tu fadilah. Di masjid pula itu fadilah. Tetapi kalau nak semayang awal waktu di masjid, kena tinggal kerjaan kita dengan majikan yang kita sudah berjanji akan mengikuti waktu kerja, waktu rehat, waktu balik yang ditetapkan. Jadi menunaikan janji dengan majikan hukumnya wajib. Tiba-tiba dia nak pergi kepada fadilah awal waktu, fadilah masjid. Bukan setakat fadilah awal waktu, bukan setakat fadilah semayang masjid, fadilah berjemaah pula dengan meninggalkan kewajipan, tunaikan janji dengan majikan. Tu tak boleh nak maksud umpama tu wajib, ni sunat. Walaupun 3 fadilah sekalipun. Fadilah yang pertama awal waktu, yang kedua di masjid, yang ketiga berjemaah sekalipun. Letaklah majmuah tu fardu kifayah sekalipun, tunaikan janjian dengan majikan fardu ain. Tu tak boleh nak banding tu. Tak boleh tu. Kena tunaikan kewajipan. Kena tunaikan kewajipan. Hak yang kita janji dengan majikan kita nak ikut peraturan, nak ikut waktu kerja, masuk rehatnya, baliknya, itu kewajipan kita tu. Tunaikan janjian kita dengan majikan sebab kita janji molek dah. Tu jangan buat perangai tu. Tu perangai gitu orang jahil tu. Tak jaga kewajipan. Kerana takut akan Allah. Takut akan Allah orang jahil. Hak takut sebenarnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah di kalangan hambanya adalah oleh orang-orang yang berilmu. Orang jahil ni orang berani. Orang jahil ni orang handalan. Orang debe. Aku nak semayang, biarlah akidah aku tak belajar pun. Aku nak semayang, biarlah semayang bang aku tak belajar pun. Tu berhandalan, berani debe dengan Tuhan tu. Kalau orang takut dengan Tuhan, nak semayang ni, akidah aku kena betul, ngaji molek bab akidah, semayang kena betul, kena ngaji molek bab semayang, berjemaah kena betul dengan syarat dia, kena ngaji molek bab berjemaah. Ni orang hak takut. Orang jahil tu berani nak ngadak Tuhan, akidah tak peduli. Atau orang bukan berani tu orang debe, orang panggil orang handalan. Jadi orang takut pada Allah dan orang yang berilmu. Padahal dia kena tahu hukum hakam. Kemudian adalah dalam FB dia kata ada orang mengajar kita masa kerja boleh curi-curi. Semai sunat contohnya. Macam mana pula? Saya sebut tadi semai duha di pejabat pukul 9, pukul 10. Itu bukan curi-curi. Dia kerja ni kerja manusia, bukan kerja meseng. Pada kerja meseng ni pecek je. Okey? Gitulah. Kerja manusia ni dia ada masa nak kena tarik nafas. Ke macam mana kerja? Hak normal macam mana kerja? Kerja nafas pun tidak. Kenapa jawab telefon lagi?
ambil angin lagi, bersandar berehat sekejap. Itu kerja manusia. Faham tak ni? Itu kerja manusia, bukan kerja mesin. Jadi dia kerja, fokus molek dah. Siap kerja. Tunggu kerja lain ni pula. Dia pun pergi sembang sunat. Tak ada salah waktu. Bukan curi masa. Itu bukan curi masa. Curi masa macam mana? Orang sibuk, hilang. Mana dia? Dia main sunat. Allah, dia ni orang tengah kelang kabut. Ni curi masa. Ada ni. Tapi kalau macam kerja pejabat ni, dia ada time kelang kabut, dia ada time lega. Time kelang kabut tu lah. Faham lah kalau kerja pejabat. Nak makan, nak minum pun tak jadi molek pun. Tapi time lega, time kerjaan tak ada, sembahyang sunat. Kalau tidak pun dia bersembang je. Kau kerja pejabat ni tak boleh bersembang, tak boleh jawab telefon, tak boleh ambil angin luar, isap rokok lagi. Kau tak boleh isap rokok kau kerja pejabat. Bukan isap rokok masa catering je, masa rehat je, masa kerja pun pening dah kepala dia kata. Ni idea tak masuk Lepas tu nak dapat idea macam mana? Kena sedut asap. Dia biasa jing kan? Dia biasa jing ni sedut asap, idea dia masuk. Bukan jing nak kasar. Jing ada nak kasar tak? Ni biasa jing ni. Dia pun keluar. Ke mana tu? Nak cari idea. Idea di mana? Asap rokok. Biasa jing tu. Dari segi kerja, tak ada apa budak marah. Sebab apa? Sebab kerja dia comel sama. Makna kerja dia balik itu memang lengkap sama. Itu kerja manusia, bukan kerja mesin. Kerja mesin ni dia tak ada lah. Tak napah lah mesinnya. Ada mesin memang tak napah pun. Makna gitulah, maknanya bukan curi. Mana dalam kerja ada masa tenang, ada masa lega. Nak sembahyang sunat tak ada orang marah pun. Nak bersembang baru tak marah, nak jawab telefon baru tak marah. Bukan mana orang kerja tu kerja. Bukan. Ada ni. Itu panggil bukan curi masa tu. Kalau curi masa macam tadi, orang tengah sibuk, dia punya kerjaan dia tak siap lagi. Ni tak siap kerja ni. Nak kena bag hari ni hilang pergi sembahyang sunat. Tu panggil curi masa. Tu salah. Pada ni. Dah kerja terdesak, kerja yang perlu segera ni. Dia tak peduli juga. Aku nak Tuhan juga. Ni jahil orang panggil. Nak ni afdal ni pukul 9.10. Bukan kata afdal siapa pukul 1 lebih. Duha pun tak sempat nak buat. Qada lepas zuhur tu. Dah rugilah pukul 9.10 ni. Hari-hari kamu buat kan? Hari-hari buat gitu. Tetap boleh pahala sebab kamu istiqamah. Pada ni. Ini kena faham agama molek. Tidak jadi rosak. Agama, kelakuan orang rupa agama tapi jahil agama. Nama agama rosak kerana perbuatan orang rupa agama tapi jahil agama. Dia mati gitu. Mesti nak main duha juga 9.10. Kerja kamu ni banyak tengah dalil. Biar. Tu bukan. Tu memang curi masa sungguh, tu salah. Ada pun setakat ada keluangan, ada masa lapang kerja pula tak banyak, setakat nak semai duha 5 minit 10 minit tu tak ada gendala kerja. Daripada duduk sembang, duduk main telefon, tu baik dia semai sunat. Mana kalau majikan tahu marah, tak marah, tak ada marah. Marah apa sebab dia sampai masa siap, tak pernah gendala. Siapa nak marah? Adakah kerja tu kena gerak sama? Tak, kerja normal sebagaimana manusia. Mana ni? Tapi nak cerita itu bukan panggil curi, itu dibenarkan. Hak curi ni hak tak dibenarkan. Hak mana kelang kabut tu digi juga buat hak amal sunat dia. Main duha nak pukul 9 ke 10 contohnya. Mana ni? Hak kewajipan tu bab lain. Ini cerita fadilah sama fadilah. Sehingga kan dalam bab kewajipan pun, antara kewajipan tu kena pilih hak mana hak diutamakan. Ini cerita fadilah dengan fadilah. Mana yang diutamakan? Fadilah dengan kewajipan tak ada bandingan, tak ada bicara.
Bukan kewajipan dengan kewajipan pun. Kena utamakan hak mana? Bukan kewajipannya hak mana? Ni contoh-contoh, ni contoh. Dianya belum sembahyang. Tiba-tiba ada emergency. Dia tugas dia doktor, dia kena menyelamatkan. Kena menyelamatkan. Ini asbab qada qadar lah ke? Kena sebut gitu kalau ini pelik. Cakap doktor menyelamatkan, dia kata tak ada Tuhan. Ni orang jahil biasanya tu. Jadi dia ni kecemasan. Semayang dalam waktu wajib. Selamatkan nyawa orang wajib. Hati kata wajib dia kena selamat nyawa orang. Tinggal semayang. Wajib tu. Bukan boleh pilih. Bukan boleh pilih. Bukan wajib. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali mudah, dia niat jamak lah. Itu kalau mazhab Hambali. Ini cerita mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali dia kelang kabut dengan pembedahan. Zuhur tak semayang lagi ni, dia jamak takhir lah. Itu mazhab Hambali. Tapi kalau tak mau pakai mazhab Hambali, nak pakai mazhab Syafi'i, wajib tinggal semayang. Wajib tinggal semayang. Pandai ni. Untuk menyelamatkan nyawa orang. Bukan pilihan ni. Pandai ni. Tengah-tengah semayang, haram berhenti semayang. Tiba tengah-tengah semayang ada orang lemah, wajib berhenti semayang, pergi selamat orang lemah tu dulu. Ada gitu. Teruskan semayang ni kewajipan, selamat nyawa orang kewajipan. Kita wajib berhenti semayang, selamat nyawa orang terlebih dahulu. Jadi hak wajib dengan wajib ni pun kena kira pada ni. Hak fadilah sunat dengan kewajipan tak usah duk ceritalah. Tak mau ceritalah hak semayang sunat dengan semayang qada, tak mau cerita tu. Tahu dak cerita tu. Tinggal qada dengan sunat tu, tak payah ceritalah waktunya. Waktu kita bangkul sampah kan. Bosan dah nak cakap benda begitu. Bosan. Kita dah bangkul sampah kan. Ambil kedema lah nak main sunat. Tinggal qada hak wajib bersegera nak main sunat. Lepas tu dia lawan pula. Lepas bila kita nak main sunat? Main sunat apa? Korok kata main sunat. Qada tak habis lagi. Kena korok sekali. Tak apa, orang luar tak faham korok ke apa. Kita orang Terengganu faham lah korok. Orang luar tak faham. Tak apalah. Kena korok. Ada apalah benda semai sunat hidup kira qada tak habis lagi. Lepas tu duduk berunding pula. Tak boleh. Tak apa, kita main sunat dulu. Nanti kita qada. Kita main sunat dulu. Nanti kita qada. Nak berunding dengan main qada. Ni sudah ada cerita tu. Hak sunat dengan hak wajib. Sekarang hak wajib dengan hak wajib ni. Hak wajib dengan hak wajib. Terkadang kena utamakan mana? Dalam kitab kita ada. Mai sini ni kitab pertemu ini. Hak surah dalam sembahyang duha ni kita baca semulalah. Di dalam kitab Fatumu ini hak bab waktu sembahyang. Bab waktu sembahyang. Mengetahui masuk waktu sembahyang, syarat sah sembahyang. Muka surat 105 petok bawah sekali. 105 petok bawah sekali. Tajuk dia berkaitan dengan syarat sah sembahyang, mengetahui masuk waktu, kemudian disunatkan segera sembahyang waktu fadilah. Kemudian dia ada di petok bawah tu, dan diakhirkan dan dilewatkan oleh orang yang ihram. Diakhirkan, dilewatkan sembahyang isyak, wajib dilewatkan kerana takut lupa wukuf di Arafah. Takut wukuf di Arafah dalam keadaan kalau dia berhenti sembahyang isyak. Sekarang ni dia nak kejar ke wukuf di Arafah ni, nak masuk siang dah ni. Kalau berhenti sembahyang isyak, tak sempat nak wukuf di Arafah ni, dia lewat sangat dah ni. Maka wajib dia mentakhirkan solat isyak. Wajib ni, wajib. Sebab sembahyang isyak dalam waktu wajib. Wukuf dalam waktu wajib. Tapi waktu nak habis dah ni. Nak masuk ke subuh dah ni misalnya.
Tapi kalau dia berhenti sembahyang isyak tengah jalan, jadi tak sempatlah nak ukur di Arafah. Maka wajib dia melewatkan solat isyak. Kenapa? Kerana takut luput haji dengan sebab tidak sempat ukur di Arafah. Faham tak ni? Dan tidak disembahyangkan akan sembahyang isyak tadi dengan solat syidatul khauf, tak boleh. Nama syidatul khauf tak boleh. Nak sembahyang dalam macam apa perangan tu boleh, tidak menghadap kiblat tak boleh. Nak sembahyang kenderaan tak unta tak boleh, sembahyang isyak sembahyang fardu tak boleh, dia sembahyang tanah. Nah, sekarang ni dia atas kenderaan. Kalau dulu kau atas unta lah kalau dulu. Nak sembahyang tak unta tak boleh. Ni sembahyang fardu malah boleh sembahyang tak unta. Tapi kalau berhenti sembahyang isyak, memang luputlah wukuf di Arafah. Wajib lewatkan isyak walaupun sampai habis waktu. Sebab apa? Sebab nak tuju kepada kewajipan wukuf di Arafah dalam waktu dia. Ni sembahyang isyak ni rukun agama ni. Tapi sekarang ni dua. Sama ada solat isyak dalam waktu ataupun wukuf di Arafah dalam waktu. Maka wajib ditakhirkan solat isyak tadi. Wajib. Walaupun sampai ke habis waktu isyak. Ada ni. Sebab apa? Sebab apabila luput wukuf di Arafah, tahun depan lah pula kena mai qada. Pada ni. Luput sembahyang isyak, qada jelah. Gitu. Ni sama wajib, sama wajib. Sembahyang isyak dalam waktu wajib. Wukuf di Arafah dalam waktu wajib. Tapi antara dua ni kena pilih mana satu ni. Kena utamakan wukuf di Arafah. Tuju daripada Arafah dulu dapat. Kalau sempat lagi sembahyang isyak, boleh sembahyang isyak tunai. Kalau akhir tak sempat juga, tak apalah. Tak berdosa dah. Sebab apa? Sebab wajib dia kena utamakan wukuf di Arafah dalam waktu. Ni hak kewajipan sama kewajipan ni pun kena kira pula mana hak wajib diutamakan. Hak fadilah dengan fadilah, hak tu bukan kewajipan. Manakah yang aula utama diutamakan kalau fadilah? Hak wajib dengan wajib ni, manakah hak wajib diutamakan? Hak wajib dengan sunat tak ada bicara. Hak kita bicara sunat dengan sunat, mana yang utama kita, mana aula kita utamakan, wajib dengan wajib, manakah yang wajib kita utamakan. Ni faham tak ni? Bukan hak sunat dengan hak wajib. Jadi masalah kata semayang masa kerja itu bukan curi-curi. Itu memang ada kelapangan, ada kelegaan, ada ruang masa. Hak curi betul macam saya sebut tadi. Orang ramai tengah sibuk, lesap dia. Tengah lesap. Hak ni panggil mencuri. Hak ni tidak amanah, tidak tunaikan janji dengan majikan. Berdosa dianya. Sebab apa? Tunaikan janji, tunaikan amanah, itu wajib fardu ain atas dia ni. Ni balik kepada ilmu lah. Balik kepada ilmu. Kata ada ilmu kau, dia tahu nak beza mana wajib, mana sunat. Wa yusannu an yaqra'a fiha suratai wasyamsi wadduha. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.